Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan saya akan membuat pembentangan mengenai soalan tutorial yang pertama, iaitu bangunkan satu huraian tentang asal-usul dan pengaruh konsep-konsep berikut dalam Kesultanan Melayu, iaitu wa'adat atau wa'ad, raja sebagai wakil Allah di muka bumi, pantang Melayu menderhaka kepada rajanya. Berikut merupakan ahli kumpulan yang akan membuat pembentangan. Aina Nazira binti Muhammad Khairi 152188, Aina Mushidah binti Zakaria 150871 dan Siti Rostinah binti Arab 151991. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aina Mushidah binti Zakaria. Saya akan membuat pembentangan pada bahagian pengenalan dan asal usul konsep wa'ad. Pada pengenalan, sistem, apakah yang dimaksudkan dengan sistem? Sistem ini merupakan suatu set fakta, prinsip dan peraturan yang wujud adalah tersusun dan teratur. Apabila fakta, prinsip dan peraturan digabungkan, maka terbentuklah penyatuan yang menyeluruh. Dalam konteks masyarakat Melayu moden pula, dengan adanya sistem, maka masyarakat boleh hidup teratur dan tersusun kerana dipandu oleh fakta pentadbiran dan politik. Politik pula dimaksudkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan serta bentuk organisasi pemerintahan sesebuah negara. Oleh hal yang demikian, sistem politik merujuk kepada satu bentuk peraturan yang teratur dan tersusun yang berkaitan dengan pemerintahan dalam sesebuah negeri. Dalam konteks masyarakat Melayu tradisional, ianya berkaitan pemerintahan dan pentadbiran Raja Sultan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat Melayu tradisional? Masyarakat Melayu tradisional ini ialah sekumpulan masyarakat yang hidup berkelompok dan menetap di kawasan sekitar sungai dan pedalaman. Masyarakat Melayu tradisional ini dapat dibahagikan kepada dua golongan utama, iaitu yang pertama golongan pemerintah yang terdiri daripada raja ataupun sultan, bangsawan, pembesar, pemimpin agama. Dan golongan yang diperintah pula yang terdiri daripada rakyat biasa, peniaga, buruh mahir serta hamba. Hubungan golongan pemerintah dengan golongan yang diperintah adalah berdasarkan konsep timbal balik. Golongan pemerintah ini menyediakan keamanan dan kemakmuran kepada golongan yang diperintah, manakala golongan yang diperintah pula memberikan ketaatsetiaan kepada golongan pemerintah. Menurut Prof. Koh Kei Kim, yang menyatakan dalam konteks Melayu tradisional pada zaman lampau, bukan semua lapisan masyarakat terlibat dalam proses politik. Hanya golongan atasan sahaja yang berhak membentuk kerajaan dengan melantik raja ataupun sultan, menyingkirkan raja ataupun sultan untuk menaikkan raja ataupun sultan yang lain dan membuat keputusan yang bersangkut paut dengan kepentingan negara. Seterusnya ialah menurut G.M. Ge yang merupakan seorang antropologis, beliau melihat kehidupan politik orang Melayu sebagai suatu sistem penguasaan sosial. Raja sebagai pemerintah tertinggi dan juga punca perimbangan kuasa. Namun, kuasa sebenar dalam sistem ini ialah pembesar. Raja juga dikatakan lemah kerana pembesar lebih diberikan kuasa untuk mentadbir daerah masing-masing dan juga sering dicabar oleh pembesar. Namun, kesultanan itu masih dikekalkan. Kesultanan tidak akan dimusnahkan kerana mereka tidak nampak satu sistem yang lain daripada sebuah kerajaan dan negeri yang bersultan. Malah pembesar berusaha untuk memperlihatkan raja sebagai mulia melalui pelbagai adat istiadat untuk kepentingan kuasa. Menurut A.C. Miner pula, beliau mempertikaikan pandangan Ge tentang makna raja dan kerajaan bagi orang-orang Melayu. Walaupun Ge menggunakan data-data tempatan sebagai alternatif kepada data-data barat, kaedah moden functionalist antropologi yang digunakan oleh Ge itu sebenarnya mengganggu pemahaman tentang realiti politik orang Melayu. Miner menggunakan dua teks hikayat Melayu iaitu Hikayat Delhi dan Hikayat Pahang untuk meneliti sistem politik Melayu tradisional.
Beliau merumuskan bahawa raja bukan sahaja satu-satunya institusi utama, malah merupakan institusi tunggal dalam sistem politik Melayu tradisional. Peranan raja dalam kehidupan rakyat bukan sahaja penting dari aspek politik, malah juga dari aspek moral dan agama. Konsep yang pertama iaitu konsep wang adat atau wa'ad. Asal-usul konsep wang adat ini ialah yang dimaksudkan dengan perjanjian taat setia ataupun kontrak sosial yang menggariskan hak tentang raja dan hambanya iaitu rakyat. Janji pula bermaksud penyataan atau kenyataan berbuat atau memberi sesuatu. Sesuatu perjanjian yang telah diatur dan ditetapkan dan dipersetujui dengan rela hati oleh kedua-dua pihak terlebih dahulu. Seterusnya ialah contoh peristiwa asal-usul konsep wadat atau wang adat. Perjanjian yang telah dibuat antara Demang Lebar Daun dengan Seri Tribuana. Permulaan kepada wadat ini yang merujuk kepada perjanjian yang dilakukan oleh Seri Tribuana iaitu mewakili golongan pemerintah atau raja dan Demang Lebar Daun yang mewakili golongan diperintah atau rakyat. Punca berlakunya wadat ini adalah disebabkan oleh permintaan Seri Tribuana yang berkehendakkan anak perempuan Demang Lebar Daun untuk dijadikan isteri. Oleh sebab itu, Demang Lebar Daun ini terpaksa membuat perjanjian dengan Seri Tribuana sebelum dia bersetuju bermenantukan Seri Tribuana memandangkan kedua-dua pihak berlainan darjat dan keturunan. Permintaan Seri Tribuana untuk mengawini anak perempuan Demang Lebar Daun, baginda telah berkahwin dengan wanita kebanyakan tetapi terjadi peristiwa pelik apabila wanita-wanita itu mendapat penyakit misteri. Oleh hal yang demikian, Seri Tribuana bertindak menghalau wanita-wanita itu keluar dari istana. Tindakan baginda ini telah memberi aib kepada wanita itu. Oleh hal yang demikian, Demang Lebar Daun terpaksa membuat perjanjian dengan Seri Tribuana bagi mengelakkan anaknya diperlakukan seperti isteri-isteri baginda yang sebelumnya di samping dapat menjaga maruah diri anak perempuannya. Dengan demikian, Demang Lebar Daun telah meminta Seri Tribuana supaya mengekalkan anak perempuannya di dalam istana dengan tidak menghalau keluar. Oleh yang demikian, dapat difahami dengan jelas bahawa tindakan Demang Lebar Daun adalah untuk menyedarkan Seri Tribuana untuk menjadi seorang raja yang baik. Hal ini dapat dilihat apabila Seri Tribuana perlu bijak sebagai seorang raja dan juga perlu menunjukkan sifat yang baik kepada masyarakat. Perlakuan sifat ini perlu seimbang dengan kepribadian dirinya sebagai seorang raja yang amat dihormati dalam masyarakat. Daripada perjanjian yang dibuat oleh Demang Lebar Daun menyebabkan timbulnya konsep daulat dan derhaka. Berikut merupakan wadat antara Sang Purba dan Demang Lebar Daun. Maka titah Sang Purba, hendaklah segala anak cucu hamba jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim dan jahat pekertinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga ditakluk negerinya juga. Maka sembah Demang Lebar Daun, baiklah tuanku. Tetapi anak cucu doli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu patik pun berubahlah tuanku. Maka titah Sang Purba, baiklah paman, kabullah hamba akan wadat itu. Titah baginda, barang siapa hamba Melayu derhaka mengubahkan perjanjiannya, dibalikkan Allah pembuangan rumah ke bawah, kaki ke atas. Maka sembah Demang Lebar Daun, jikalau Raja Melayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan tahta kerajaannya. Yang seterusnya ialah saya lampirkan video pendek yang menunjukkan pengaruh konsep wadat ini, iaitu taat setia kepada raja. Tuanku kemari adalah untuk menangkap kau hidup atau mati, cepat. Tuan, aku ingin bertanya, kau bersalah atau tidak
bila dihukum oleh raja dulu? Bukankah kau telah terfitnah oleh pembesar-pembesar yang cemburu akan pangkat dan darjat kau? Telah bukan sebagai saudaraku lagi, Jebat. Sekarang siapa yang menjadi musuh raja adalah musuhku juga, Jebat. Sekarang serahkan senjatamu. Setelah kita meneliti video tersebut, dapat kita lihat bahawa kesetiaan Hang Tuah terhadap Raja Melaka dapat dilihat apabila beliau dijatuhkan hukuman akibat fitnah seorang pembesar yang menceburui kejayaannya yang membawa kepada hukuman bunuh. Beliau menjalankan perintah raja dengan penuh ketaatan tanpa membantah dengan membunuh rakan karibnya sendiri. Baiklah, saya Siti Rostina binti Arab akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan konsep yang kedua, iaitu Raja sebagai wakil Allah di muka bumi. Pada asalnya konsep ini sudah pun wujud pada zaman Sriwijaya, hasil pengaruh Indo-Buddha, iaitu Raja Bayangan Tuhan, yang mana memartabatkan raja sebagai jelmaan Tuhan Hindu mengikut konsep Dewa Raja. Menurut konsep ini, raja dianggap sebagai jelmaan atau inkarnasi daripada dewa-dewi Hindu, iaitu Dewa Siva atau Vishnu. Maka dengan itu, raja dianggap sebagai pemerintah alam semesta yang memiliki syakti, iaitu kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa, dan sudah menjadi hak raja untuk mendapat bakti atau yang bermaksud kesetiaan yang tidak berbelah bahagi daripada rakyat. Namun setelah kedatangan Islam, ia kemudiannya menggunakan raja sebagai wakil Allah di muka bumi atau Zilullah fil ard sesuai dengan cerminan Islam itu sendiri. Jadi dalam konsep ini boleh dikatakan seorang raja itu telah diberi kedudukan yang tinggi dan istimewa daripada anugerah Tuhannya untuk memimpin manusia di dunia. Maka dengan itu, dengan datangnya Islam sebagai agama yang berteraskan tauhid ke alam Melayu telah membawa perubahan konsep ketaatan kepada pemerintah. Ianya telah menggantikan konsep Dewa Raja kepada ketaatan mutlak terhadap Allah. Jadi hubungan antara pemerintah dengan rakyat mula diselaraskan dengan kehendak agama dan tiada lagi kuasa sakti. Sebaliknya, konsep daulat digunakan yang difahami sebagai kewibawaan dan keunggulan Raja-Raja Melayu. Dan sehinggalah hari ini, konsep raja sebagai wakil Allah di muka bumi dapat dibuktikan melalui institusi raja yang ada di negara kita yang menggambarkan kehebatan, keagungan dan kesucian seorang raja yang membezakannya dengan orang lain. Hal ini dapat kita lihat melalui adanya anugerah darjah kebesaran, amalan protokol diraja, penggunaan gelaran duli yang maha mulia dan juga alat kebesaran diraja seperti keris panjang, cokmar, cokan alam dan sebagainya. Kesemua ini menunjukkan kemuliaannya atas peranan sebagai Zilullah fil ard. Sekian itu sahaja dari saya. Pembentangan ini akan disambung oleh rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ana Nazira binti Muhammad Khairi akan melanjutkan pembentangan berkaitan dengan konsep yang ketiga bagi menjawab soalan ini, iaitu pantang Melayu menderhaka kepada rajanya. Yang pertama, kita akan lihat asal-usul konsep ini. Okey, asal-usul konsep pantang Melayu menderhaka kepada rajanya adalah daripada konsep daulat dan derhaka itu sendiri. Sebelum itu kita akan tengok maksud daulat, iaitu perkataan ini berasal daripada perkataan Arab, iaitu daulatun, yang bermaksud kuasa ataupun kerajaan yang memerintah sesebuah negeri ataupun kerajaan. Manakala derhaka pula adalah bermaksud menentang raja ataupun menentang pemegang kuasa yang telah pun didaulatkan. Okey, contoh-contoh
derhaka seperti penafian titah raja, mencetuskan huru-hara dalam negeri, membunuh tanpa kebenaran raja dan memalsukan cok mohor diraja. Apabila berlaku penderhakan ini, individu yang menderhaka kepada raja akan menerima hukuman iaitu daripada dua cara ini. Yang pertama adalah melalui kutukan daripada Allah ataupun yang kedua akan ditimpa tulah atau disebutkan juga ditimpa bisakawi. Kutukan daripada Allah ni contohnya dibalikkan Allah bumbung rumahnya ke bawah manakala kaki rumah ke atas. Manakala ditimpa tulah ni individu yang menderhaka akan menerima hukuman yang paling hina kerana hukuman ditimpa tulah ni dianggap boleh meruntuhkan dan memporak-perandakan sistem selain mengancam keamanan dan menghuru-harakan kerajaan. Okey, disebabkan daulat derhaka ini, masyarakat Melayu mempertahankan konsep pantang Melayu menderhaka kepada rajanya walaupun raja tersebut bertindak zalim ataupun kejam. Sebelum saya melanjutkan pembentangan, mari kita saksikan klip daripada filem Sultan Mahmud Mangkat di Julang yang dikeluarkan pada tahun 1961 arahan KM Basker yang menunjukkan peristiwa penderhakaan seorang rakyat kepada raja yang akhirnya perbuatan tersebut telah menyebabkan individu yang menderhaka mendapat hukuman. Hai Laksmana, basah nampaknya. Ya, tiap-tiap basah mesti ada keringnya. Mengapa Laksmana berkata demikian? Bagaimana tuanku menanam begitu juga patik menuai. Cis Laksmana, kenapa begitu biadab? Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak, tuanku. Datuk Laksmana, kenapa biadab terhadap Sultan? Cis! Sultan adil, sultanku semua. Sultan zalim, sultanku sangat. Sumpah, anak Bentan jika menjejak kota tinggi kelak muntah darah. Okey, daripada klip movie tadi kita dapat lihat satu peristiwa penderhakaan rakyat kepada Sultan iaitu antara Laksmana Bentan dan juga Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Okey, selepas walaupun Sultan Mahmud yang membunuh isteri Laksmana Bentan, tetapi perbuatan menderhakai Sultan adalah sangat-sangat dilarang. Oleh itu, Laksmana Bentan telah pun disumpah oleh ataupun terkena hukuman lah daripada Sultan Mahmud itu, iaitu Sultan Mahmud sempat memberi sumpahan sebelum baginda mangkat dengan berkata, jika benar beta raja berdaulat, beta haramkan anak Bentan dan seluruh keturunannya memijak bumi kota tinggi. Jika diingkar, beta sumpah muntah darah sehingga putuslah nyawa. Okey, sumpahan ini ada disebut masih lagi berlaku dan ada keturunan-keturunan daripada Laksmana Bentan ni mendakwa bahawa mereka akan pening ataupun muntah jika mengunjungi kota tinggi sehingga hari ini. Okey, melalui peristiwa ini juga orang Melayu pantang menderhakai sultan ataupun raja hanyalah untuk melangsungkan keharmonian hidup dan mengekalkan taat setia kepada pemerintah walaupun raja bertindak zalim. Persoalan kedua yang perlu dijawab adalah apakah pengaruh konsep pantang anak Melayu menderhaka kepada rajanya. Seperti kita tahu, pengaruh politik amat-amat kuat bagi menjaga kedudukan dan juga kedaulatan raja. Yang pertama adalah taat setia rakyat.
Okey, masyarakat Melayu yang begitu taat dan memegang teguh kepada ketaatan kepada pemerintah ini secara tidak langsung mengharamkan perbuatan derhaka kerana ingin ingin terus mentaati sultan walaupun raja tersebut melakukan kezaliman. Yang kedua adalah pengaruh kuasa mutlak raja ataupun kesucian kuasa raja itu sendiri. Dan yang ketiga, bagi menjaga keharmonian dan juga kesejahteraan negeri. Jika kita lihat, semua peristiwa penderhakaan hanyalah berakhir dengan huru-hara dan juga boleh memporak-porandakan sistem. Jadi, bagi menjaga keharmonian ini, konsep pantang anak Melayu menderhaka kepada rajanya terus dipegang oleh masyarakat Melayu. Okey, konsep pantang Melayu menderhaka kepada rajanya dipegang kukuh oleh salah seorang pembesar yang berwibawa dan bertanggungjawab, iaitu Tun Perak. Banyak peristiwa yang menunjukkan ketaatan Tun Perak kepada konsep ini. Tun Perak tetap mentaati Sultan walaupun Sultan bertindak zalim ataupun kejam. Okey, antara contoh peristiwa yang menunjukkan bahawa Tun Perak sangat menjunjung dan sangat berpegang kepada konsep pantang anak Melayu menderhaka kepada rajanya, iaitu kita dapat lihat satu peristiwa di mana Tun Besar iaitu anak kepada Tun Perak telah pun dibunuh oleh Raja Muhammad kerana bola sepak raga Tun Besar ini terkena destar ataupun tengkolok Raja Muhammad. Jadi di atas perbuatan Tun Besar itu, maka Tun Besar dihukum bunuh. Lalu semua anak bendahara paduka raja ingin membalas dendam terhadap kematian Tun Besar, tetapi mereka dihalang oleh Tun Perak. Tun Perak tidak membenarkan penderhakaan kepada raja. Dari sini kita dapat lihat Tun Perak masih mempertahankan konsep ini walaupun anaknya sendiri, ahli keluarganya sendiri terkena hukuman yang kejam iaitu dibunuh. Hukuman bunuh oleh Raja Muhammad. Secara kesimpulannya, konsep taat setia ni menjadi pemula ataupun pemangkin penderhakaan dalam masyarakat Melayu seolah-olah diharamkan. Jika kita lihat, pegangan yang terlalu kuat terhadap konsep taat setia ini sehingga membenarkan segala perbuatan kejam pemerintah kepada rakyat. Yang kedua, orang Melayu yang memegang konsep pantang Melayu durhaka kepada rajanya itu mentaati raja secara membuta tuli hanya bagi kepentingan kerajaan. Seperti yang kita lihat, berdasarkan konsep ini yang mendapat kelebihan hanyalah kerabat diraja kerana rakyat-rakyat yang membuat kesalahan hanyalah akan menerima hukuman yang berat daripada raja. Dan yang terakhir, perbuatan zalim raja akhirnya menyebabkan kata-kata seperti raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah menjadi sebutan masyarakat kerana adanya penderhakaan kepada raja yang bertindak kejam. Okey, kita boleh lihat contoh Laksmana Bentan tadi yang menderhaka kepada raja. Laksmana Bentan sempat berkata raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah kerana menolak konsep pantang anak Melayu menderhaka kepada rajanya kerana raja tersebut telah pun bertindak zalim. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.